Jadi topik perbincangan saya adalah penglibatan ibu bapa dalam penggunaan teknologi digital dan internet kanak-kanak dan remaja. Okey, saya mulakan dengan pengenalan. Okey, perkembangan teknologi. Okey, seperti yang kita tahu, umum mengetahui kita semua hidup dalam perkembangan teknologi, di mana kebergantungan masyarakat terhadap teknologi sangat tinggi. Okey, dan semestinya penciptaan teknologi ini sebenarnya untuk memudahkan membantu memudahkan pekerjaan membantu memudahkan urusanlah, khususnya kepada golongan dewasa. Namun sebenarnya sejak kemunculannya adalah sejak kemunculan COVID-19, di mana penggunaan teknologi bukan sahaja melibatkan golongan dewasa, ya, dia juga telah juga telah menjadi keperluan kepada semua golongan, termasuklah golongan kanak-kanak dan remaja. Kalau kita boleh imbau semula semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, di mana sistem persekolahan telah dialihkan secara dalam talian, yang memerlukan kanak-kanak akses kepada internet, yang memerlukan golongan kanak-kanak pun memiliki gadget, di mana ibu bapa terpaksa menyediakan kemudahan gadget, menyediakan kemudahan teknologi tadi kepada kanak-kanak dan remaja. Okey, dan semestinya eee, penggunaan teknologi ini dia ada kesanlah, dia ada kesan positif dan juga negatif, dan antara kesan negatifnya adalah eee, boleh mengganggu perkembangan perkembangan asas perkembangan asas kanak-kanak remaja, iaitu perkembangan fizikal, sosial, kognitif dan juga emosi. Okey. Bila mana kanak-kanak ni memiliki peluang untuk untuk bersama dengan gadget, semestinya kanak-kanak ni akan meneroka kandungan-kandungan yang tidak sepatutnya, dan seterusnya akan memberi kesanlah, boleh menggugat kepada perkembangan asas mereka. Okey, dan perkembangan asas kanak-kanak ini dia saling berkaitan, iaitu fizikal, kognitif, sosial dan emosi. Jika ada gangguan terhadap perkembangan fizikal, semestinya dia akan bagi kesan kepada perkembangan kognitif. Begitulah seterusnya kepada emosi dan juga sosial. Okey, kita pergi pula kepada kajian literature. Okey. Okey, bila kita bercakap bila kita berbincang tentang kanak-kanak dan remaja, semestinya ia melibatkan penglibatan ibu bapa, ya. Sebab apa? Golongan kanak-kanak adalah minor, ya. Okey, dan apa yang ibu bapa perlu teroka ataupun apa yang ibu bapa perlu tahu adalah yang pertama, memahami peluang dan risiko teknologi digital. Okey, kita perlu tahu, ibu bapa perlu maklum, eee penggunaan internet, penggunaan teknologi, penggunaan gadget bukanlah sesuatu aktiviti yang pasif, yang negatif. Malah sebenarnya dia ada satu aktiviti yang aktif, di mana kanak-kanak dan remaja ini dia akan meneroka, dia ada elemen pembelajaran di situ. Di mana kanak-kanak ni dia dapat mengakses kepada maklumat-maklumat terkini, dan juga boleh meningkatkan dia punya keyakinan dirilah, dan semestinya penggunaan teknologi digital dapat menyediakan ruang pendidikan kepada kanak-kanak dan remaja. Namun apa yang ibu bapa perlu maklum adalah di sebalik kemudahan, di sebalik keistimewaan, di sebalik eee, di sebalik perkara positif yang kita perolehi daripada teknologi, semestinya dia terselit juga risiko. Apakah risiko itu? Pertamanya adalah risiko kandungan, hubungan, tingkah laku. Okey, risiko tak kandungan adalah kandungan-kandungan yang kemungkinan kanak-kanak ataupun anak-anak kita bertemu bila dia mengakses kepada internet. Antara kandungan yang negatifnya adalah pornografi, keganasan, eh, pornoaksi dan sebagainya. Risiko yang kedua adalah hubungan, di mana kanak-kanak dan remaja ni dia akan ada risiko untuk berhubung dengan individu-individu yang tak sepatutnya. Dia akan ada tendensi untuk berjumpa dengan pemangsa yang kemungkinan ingin mengambil kesempatan. Okey. Yang ketiga adalah risiko tingkah laku, di mana kanak-kanak dan remaja ini berpotensi untuk melakukan tingkah laku negatif dalam talian. Seperti contohnya cyberbully, uh, meletakkan komen-komen yang negatif dalam media sosial. Okey. Seterusnya kita tengok pula kesan penggunaan internet kepada kanak-kanak dan remaja. Seperti saya maklumkan sebentar tadi, semestinya penggunaan internet dan teknologi ini bagi kesan kepada perkembanganlah, boleh mengganggu perkembangan asas kanak-kanak dan remaja. Bagi perkembangan fizikal, semestinya penggunaan internet ini akan menyumbang kepada masalah obesiti. Kenapa? Kerana aktiviti bersama skrin bukan sahaja telah menggantikan, malah telah melenyapkan aktiviti fizikal kanak-kanak dan remaja.
Okey, kalau dulu waktu petang kanak-kanak buat apa? Waktu petang mungkin dia pergi bermain ya, dengan kawan dekat padang contohnya. Namun, sejak, wujudnya ataupun sejak kanak-kanak dan remaja ni bergantung kepada teknologi, bergantung pada internet, dia dah mengalihkan aktiviti fizikal tadi kepada aktiviti dalam talian. So, dia menyumbang kepada obesiti. Antara lain adalah impak yang negatif kepada perkembangan saraf motor kanak-kanak dan remaja. Ya, bila tiada aktiviti fizikalnya, so perkembangan saraf motor, tidak berkembang, okey. Dan selain itu boleh mengganggu rutin tidur kanak-kanak dan remaja, ya. Bila asyik ya, terlalu asyik bermain dengan gadget, tidur pun lewat mungkin, dan boleh juga boleh merosakkan mata lah. Itu, kesan terhadap fizikal. Ah, Penggunaan, teknologi juga boleh memberi kesan negatif ya kepada kognitif ya, di mana, kita tahu ya, elemen kognitif ya, adalah berkait dengan kemajuan ya, kemajuan, akademik ya, perkembangan, tahap mental dan sebagainya. Sejak wujudnya penggunaan, gadget ya, penggunaan teknologi, kalau kita tengok ya banyak kajian-kajian lepas yang telah menemui ya kanak-kanak dan remaja sanggup ponteng sekolah ya, semata-mata untuk aktiviti bersama digital ya. Sanggup tidak hadir ke sekolah sebab apa? Asyik sangat bermain dengan game. Dan, perkembangan awal otak ditentukan oleh jumlah rangsangan terhadap alam sekitar, ya. Walau bagaimanapun pendedahan keterlaluan kepada teknologi moden seperti telefon bimbit dan sebagainya, boleh bagi implikasi negatif kepada rangsangan otak, seorang kanak-kanak. Okey, itu adalah, dari segi kognitif. Seterusnya kita tengok dari segi sosial, kanak-kanak dan remaja dia mengembangkan skill komunikasi sosial melalui hubungan mereka dengan penjaga dan orang dewasa serta rakan sebaya yang lain. Namun sejak kemunculan, teknologi, sejak kemunculan gadget, kanak-kanak ni dia telah mengalihkan ya, perhubungan tadi secara dalam diam. Dia tak ada dah, perhubungan bersemuka, ya. So dia tak dapat mengenali, dia tak dapat berjumpa secara face to face, dia tak melihat, individu satu lagi itu secara fizikal. Jadi dia tak menerima elemen sosial di situ, ya. Tidak secara holistik lah. Pengaruh teknologi moden dalam kalangan kanak-kanak dan remaja turut membagi kesan ya, negatif kepada komunikasi dan perhubungan sosial mereka dengan ibu bapa dan keluarga, ya. Kalau dulu, ibu bapa dan anak-anak sering kali bersembang, namun sekarang ni, mungkin bersembang, tapi melalui, secara dalam talian, mungkin melalui WhatsApp dan sebagainya. So itu dia akan mengganggu perkembangan sosial lah. Okey. Seterusnya adalah emosi, okey, sering terasa terasing dan tidak selamat. Ini adalah kesannya, bila, kanak-kanak dan remaja seringkali bersama dengan gadget. Ini kerana emosi yang diluahkan oleh individu dalam media sosial ya, melalui gadget, cara mereka meluahkan emosi di media sosial dan pengalaman emosi semasa melayari media sosial mempengaruhi, pengurusan emosi seseorang individu, okey. Contohnya jika kanak-kanak dan remaja itu dia terdedah dengan elemen yang melibatkan emosi ya, mungkin dia terbaca satu artikel ataupun dia melihat satu video. Ah, jadi emosi itu boleh dipindahkan kepada emosi kanak-kanak dan remaja itu. Okey, so itu adalah antara kesan negatiflah terhadap perkembangan kanak-kanak dan remaja terhadap penggunaan teknologi dan juga gadget lah. Okey. Okey, jadi kita tengok perbincangan ya, okey. Seperti yang saya maklumkan tadi bila kita berbincang tentang kanak-kanak dan remaja semestinya dia melibatkan penglibatan ibu bapa ya ataupun orang dewasa. Jadi di sini strategi intervensi ibu bapa ataupun apakah peranan ibu bapa, apa yang ibu bapa perlu, lakukan yang pertamanya adalah memahami karakter anak-anak generasi digital. Ah, Ibu bapa kena kenal, anak-anak. Semestinya, anak-anak remaja yang bertebaran di muka bumi pada, hari ini adalah golongan, eee, digital lah, kanak-kanak dalam era digital, yang dilahirkan dalam era digital. Di mana, apa yang ibu bapa perlu ketahui, anak-anak di era digital, anak-anak generasi digital ini, mereka ialah sangat optimis sangat positif. Dia punya, karakteristik adalah dia ingin cepat je, dia tak nak berfikir panjang, dia nakkan solusi, okey. Dia nak kebebasan, dia suka kebebasan, dia tak suka dikongkong dia nakkan penjelasan yang logik, okey. Dia tak suka jika ibu bapa marah, tanpa ada penjelasan. Dia tak suka ibu bapa menghadkan dia punya tingkah laku tanpa ada penjelasan. Dia memerlukan penjelasan. Kenapa? 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 Okey. Yang kedua adalah gaya keibubapaan. Uh, Seperti yang kita tahu ya, gaya keibubapaan dia ada 4 jenis lah, iaitu, maafkan saya ada 3 jenis iaitu autoritatif authoritarian dan juga permisif. Okey, jadi dalam, kita nak menyantuni anak-anak, okey, generasi digital ini, gaya ibu bapa yang sesuai adalah ataupun yang bertepatan adalah gaya ibu bapa yang autoritatif lah. Autoritatif ni macam mana? Okey, yang boleh berbincang boleh berbincang.
Dia berbeza dengan authoritarian. Authoritarian ni sangat mengokong. Bagi autoritatif ni dia bukan mengokong dan juga dia bukan juga sangat permisif. Permisif ni terlalu lenient. Dia bukan terlalu lenient dan bukan terlalu mengokong. Dia di tengah-tengah. Okay. Sometimes mungkin dia ada time ya untuk dia bagi peluang. Dalam sesuatu masa ada juga apa panggil tegahan-tegahan ya, ataupun, peraturan-peraturan yang ditetapkan. Okey. Yang seterusnya adalah mediasi ibu bapa. Okey, ini pun, para ibu bapa perlu kuasailah ya, bila mana kita nak membenarkan anak-anak kita bersama gadget. Okey, kita tahu kan gadget ini sangat penting, namun perlu ada, apa panggil, sokongan daripada ibu bapa. Jadi ibu bapa perlu menguasai mediasi ibu bapa. Mediasi ibu bapa ni ada 3 jenislah, iaitu mediasi aktif, sekatan dan penggunaan bersama. Mediasi aktif ni ibu bapa, bagi peluang kepada anak-anak untuk meneroka, ya. Ah, yang kedua, mediasi sekatan, kita kena ada sekatan. Kita kena ada had, dalam, eee, membenarkan anak-anak kita untuk bersama gadget. Yang ketiga adalah penggunaan bersama. Ibu bapa bersama-sama dengan anak-anak, ketika meneroka gadget. Okey, bila nak guna mediasi ini, sama ada aktif, sekatan ataupun bersama, mengikut kepada situasi. Okey, mengikut kepada situasi tertentulah. Namun ibu bapa perlu menggunakan ketiga-tiga mediasi ini, dalam nak membantu anak-anak ya, dalam untuk membantu anak-anak selamat gitu ya, ketika bersama dengan teknologi. Okey. Seterusnya adalah penerapan nilai agama. Ini semestinya ya kita especially kepada umat Islam, kita kena menerapkanlah nilai-nilai agama ya, sejak kecil lagi, supaya ianya menjadi satu, benteng ya, keselamatan untuk anak-anak kita walau di mana anak-anak kita berada. Seterusnya adalah pengetahuan dan literasi digital. Ya, ibu bapa perlu celik IT, ibu bapa perlu celik digital ya. Tak salah ya jika ibu bapa ingin belajar ya, ingin belajar teknologi, dengan anak-anak, tak salah, bagus ya. Namun ibu bapa perlu tahu apa yang ada dalam teknologi, apa kandungan-kandungan yang famous, jenis-jenis game dan sebagainya. Supaya kita dapat dekat dengan anak-anak ya. Okey. Okey, implikasi kajian, okey, semestinya implikasi, kajian ini, yang pertamanya adalah kepada kaunselor lah ya, di mana, kaunselor perlu melibatkan campur tangan ibu bapa terhadap isu yang berkaitan dengan pengaruh digital. Ya, bila seorang kaunselor itu mengendalikan isu ya, isu kanak-kanak dan remaja yang melibatkan pengaruh digital, semestinya, para kaunselor perlu juga melibatkan ataupun menjemput ibu bapa bersama-sama dalam perbincangan tersebut, ya, ataupun boleh menjalankan kaunseling keluargalah. Di mana kaunselor akan menjemput anak dan juga ahli keluarga, eee, semestinya ibu bapalah, untuk bersama-sama dalam sesi kaunseling tersebut. Yang kedua adalah kajian ini turut memberi implikasi kepada ibu bapalah, di mana para ibu bapa perlu peka ya terhadap keperluan anak-anak mereka di era digital ya. Kita perlu tahu apakah, karakteristik anak-anak, apa yang anak-anak suka ya, apakah jenis-jenis, informasi-informasi terkini kan, apakah jenis-jenis game-game yang diterokai oleh kanak-kanak zaman kini. So kita kena perlu peka apakah yang anak-anak suka, apakah keperluan anak-anak ya, supaya perhubungan ibu bapa dan anak-anak terjamin, dan juga anak-anak kita selamat, bila bersama dengan teknologi digital. Okey, sekian saja daripada saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.